tuan-tuan. Paip banyak, semuanya banyak lah jamban, tandas awam. Hak depa tu tandas banyak, air tak ada. Air pam turun ada, hak basuh tak ada. Ya hak negara Arab pula air ada, jamban ada, taik penuh pula. Kita pun naik geli tengok. Melimpah ruh. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, makan dulu baru pergi ke tandas. Kalau tuan-tuan pergi ke tandas dulu baru makan, confirm tak lalu. Saya pergi Jordan, buka-buka tandas, Allah, Allah. Tengok Allah, puak-puak ni tak kerti pam ke apa ke. Ni, lalak ni. Hai, tak jadi buang air kecil. Batu karang, lantak je lah. Bila saya duduk makan atas meja, dia pun hantar nasi mandi. Datang ulat, tengok datang lalat 4-5 ekor. Saya duduk terbayang. Yang seberang sana gamak. Itu dengan Arab mula. Yang kita di Malaysia ni pula air ada, tandas ada, pintu pula tak ada. Selak tak ada. Sebab tu pentingnya pen. Makcik-makcik bawa pen. Selak situ senang. Saya pergi ceramah di Taiping, satu surau tuan-tuan. Pintu tak ada. Pintunya ada, sandar dekat dinding. Menung saya. Ambil pintu tu, pasang tak, sangkut dengan timba. Dalam hati duduk berdoa, ya Allah, janganlah siapa datang. Tu yang kita sekarang ni ramai sakit jantung. Susah hati. Saya minta pada tuan-tuan, kita saling hormat menghormati. Suami hormat hak isteri. Isteri hormat hak suami. Anak-anak hormat mak bapak. Dan mak bapak pun kasih dan hormat pada anak-anak. Ipar dua hormat pada abang. Mertua hormat pada menantu. Menantu hormat pada mertua. Kalau masing-masing buat kerja masing-masing, sebenarnya rumah tangga dalam Islam ni sangat-sangat cantik. Tetapi bila kita lupa pada agama, pengetahuan tidak ada, sebab itulah rumah tangga kita haru biru. Mak kadang-kadang jadi hamba anak. Anak jadi tuan mak bapak. Tadi ada satu perempuan dari Petaling Jaya telefon. Menantu jadi tuan pada mak mertua. Dia kata, ustaz saya, anak saya kahwin dengan menantu saya. Tinggal dengan saya. Master bedroom tu ustaz, saya bagi mereka tinggal. Saya duduk bilik belakang. Saya cuci tandas anak-anak dengan menantu saya. Saya masak ustaz. Tapi tiap-tiap hari menantu tengking saya ustaz. Saya sedih dengan menantu saya. Saya kata, ya makcik gatal buat layan saya. Itu bukan kerja makcik. Ya makcik gatal basuh kain menantu buat saya apa? Yang pergi cuci tandas dia buat saya apa? Itu bukan kerja makcik. Makcik, mak dia, mak mertua. Menantu kena hormat mak mertua. Bukan jadi hamba. Tak ada, tak balance kerjanya, tak betul. Selagi mana tak betul ni, selagi itulah makcik tertekan. Balik pada asal. Dia mak mertua kita. Kita hormat dia. Dia mak kita. Kita sayang, hormat pada dia. Tetapi jangan siapa-siapa mengambil kesempatan atas penghormatan itu. Kadang-kadang mertua ambil kesempatan atas sebab menantu kena hormat pada mertua. Yang ambil kesempatan inilah yang rugi, yang rosak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi bila kita faham rumahku syurgaku, kita faham konsep ceramah malam ini, kita jadikan rumah kita sebagai syurga. Apa maksud rumahku syurgaku? Bila tuan-tuan melangkah dalam rumah ini, tuan-tuan rasa tenang. Itulah syurga. Tuan-tuan rasa tenang. Tuan-tuan tidur atas ni rasa tenang. Tidur atas cushion sofa rasa tenang. Tidur dalam bilik rasa tenang. Tidur dalam bilik air pun rasa tenang. Tuan-tuan rasa puas dengan rumah tuan-tuan. Walaupun rumahnya kecil. Tapi tuan-tuan rasa tenang. Itulah syurga. Yang kedua, isteri. Nabi kata sebaik-baik perhiasan ialah isteri yang salihah. Perempuan ini seumpama perhiasan dunia. Dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan ialah isteri yang salihah. Kalau suami-suami di sini, rumah ada,
bantal sebiji, 2 biji, gelas 2 biji. Tak ada kemewahan. Tapi tuan-tuan ada seorang isteri yang solehah. Tuan-tuan sebenarnya telah mendapat keseluruhan dunia. Dialah penghibur, dialah kawan, dialah teman. Yang ketiga, kalau kita dapat seorang suami yang soleh, jagalah. Sebenarnya bukan senang nak dapat suami soleh. Bukan senang zaman sekarang. Dan bila-bila zaman pun bukan senang. Dah dapat ni tuan-tuan, belalah elok-elok. Jagalah elok-elok. Kerana kekuatan pahala dan sumber pahala datang daripada situ. Dan yang keempat, bila kita telah pun berkahwin, berkeluarga, dan kita mempunyai saudara mara, ipar, duai, birah, besan semua, tolong hormati. Walaupun dia abang kita, kakak kita, abang ipar kita, atau adik ipar kita, dia masih ada hak. Dan hak itu tetap berjalan. Kalau itu rumahnya, itulah rumahnya. Kalau itu keretanya, itulah keretanya. Tak boleh seorang adik ipar pandai-pandai yang ambil kereta abang ipar. Ataupun isteri pandai-pandai ambil kunci kereta suami dia, bagi adik ipar dia pakai, adik dia pakai. Islam larang. Apa benda pun minta izin daripada suami. Itu peraturan. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, kesimpulan yang terakhir kuliah kita pada malam ini, kita minta bila berlaku pertikaian di dalam rumah tangga, kembalilah kepada Quran dan hadis. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu ada masalah dalam apa jua benda, silalah kembali kepada Allah dan silalah kembali kepada Rasul. Quran dan hadis. Balik. Sebab tu saya suka kalau tuan-tuan boleh buat ceramah macam ni sejak 2009 sampai sekarang nak masuk 2011. Dah 2 tahun kita buat kerja ni. Kalau boleh jadi contoh pada semua orang. Tak payah nak panggil ramai-ramai, tak payah. Panggil adik-adik je. Panggil adik-adik kita, mak mentua, pak mentua, besan, pak sendiri, mak sendiri, ipar duai, anak menakan, sudah. Supaya faham tanggungjawab. Faham agama. Bila kita buat selalu macam ni tuan-tuan, masing-masing muhasabah. Saya suka lepas ni kalau tuan-tuan buat kursus mandi mayat pula. Buat praktikal mandi mayat. Bila keluarga kita mati, esok keluarga kita yang uruskan. Tak payah nak tunggu masjid datang. Lepas ni buat. Lepas ni buat klinik solat. Jaga orang sakit. Kita ada mak, kita ada bapak. Kita ada adik-beradik. Bila-bila masa boleh sakit. Ajar mereka. Belajar. Cara tayamum. Cara semayang duduk. Cara semayang baring. Cara semayang dalam keadaan tidur. Belajar. Tangan patah macam mana nak semayang. Kepala patah macam mana nak semayang. Ya ke Ustaz? Yelah semayang mayat. Macam mana cara nak semayang? Kena buat tuan-tuan. Lama-lama keluarga kita jadi mantap dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih pada Datuk. Terima kasih pada Datin Datin. Terima kasih pada semua. Terima kasih pada tuan rumah kita kerana jemputan pada saya pada hari ini. InsyaAllah di lain masa kita jumpa lagi. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah ya Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah lagi, yang Maha Ihsan, kami bermohon padamu ya Allah, berkatilah majlis ini, rahmatilah kami semua ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Mudah-mudahan kau ampunkan dosa-dosa kami, engkau naikkan darjat kami, kau berikan pahala kepada kami dengan sebab kami menghadiri majlis ilmu pada malam ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada pihak tuan rumah, murahkanlah rezeki mereka, berikanlah kesenangan kepada mereka,
dan berikanlah mereka bergerak atas agama Allah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, kekalkanlah keamanan dan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah ruah yang dapat digunakan untuk fi sabilillah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, matikanlah kami dalam iman, sudahkanlah kami dalam iman, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang beriman ya Allah, yang dicintai olehmu ya Allah, yang dijanjikan nikmat syurga kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kepada kami keluarga yang baik, berikanlah kepada kami isteri yang salehah, suami yang saleh, dan anak-anak yang taat kepada kami ya Rahman. Mudah-mudahan boleh menjadikan penyejuk mata hati kami di alam kubur, memberikan pahala kepada kami yang berterusan di alam barzah dengan sebab adanya anak-anak yang saleh dan salehah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon padamu ya Allah, kekalkanlah iman kami, tambahkanlah iman kami, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah, dan kekalkanlah kami dalam hidayahmu ya Rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.